Janganlah percaya WHO ke, WHO Global ke, apa lagi, OIC ke, apa lagi, UN ke, United Nation ke. Ini semua ni mangkuk ayun semua ada kepentingan peribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Tunggu dulu. Tak terlupa lah. Saya nak you all tunggu dulu. Kita nak cerita sikit. Baru sekarang aku cakap lepas. Nah, 2-3 hari dulu, sebulan yang lalu, saya diam je. Okay? Saya diam je. Pasal apa? Sekarang aku kena Akta 505. So sekarang ni hari tu bercakap terus terang jujur. Tanpa ada selindung. Oh, macam tu sekali. Okay? Sekarang ni, apa yang berlaku pada hari ni? Apa yang berlaku pada hari ni, tuan-tuan? Okay. Dalam surat surah Al-Zakrah hari ni, baru kita sebut panik coronavirus. Maksud tu panik influenza. Itu panik palsu. Panik influenza, panik palsu. Panik coronavirus, ini saya nak sebut panik yang betul. Panik yang betul kenapa? Kerana baru WHO sibuk nak sebut pandemik. Siapa-siapa yang tengok YouTube channel saya yang pada peringkat awal, masa kes dekat kat Wuhan, baru dalam 200 lebih. Saya kata apa? Bila coronavirus able untuk establish human to human transmission, kita patut panik. Kita dah sebut dah, saya dah sebut dah. Taklah aku bodoh sangat kan nak sebut. Tapi pasal kita ni mungkinlah kita doktor biasa, kita ni tak cukup pandai. Jadi nanti kena pula Akta 505. Kebanyakannya doktor tahu bahawa coronavirus once dia spread kepada human to human, you sepatutnya risau. So dalam kes ni, kalau tengok dalam Facebook saya cuba berkias, berkias, berlembut, berselindung, berapa lagi, berlapik supaya tak nak against authority. Tak nak against authority. Pasal apa? Tuan-tuan kena faham. Dalam 100 tahun bahawa kita tak ada pandemik. Apa itu maksud pandemik? Pandemik bermaksud penyakit yang penyakit itu dia cross region. Cuba cerita, start bulan berapa lagi dah cross region? Daripada China tu dah cross sejak bulan berapa lagi dah cross? Yang mana WHO mangkak tu yang kita duk agung-agungkan, janganlah percaya WHO ke, WHO Global ke, apa lagi, OIC ke, apa lagi, UN ke, United Nation ke. Ini semua ni mangkuk ayun semua ada kepentingan peribadi. Mana dia fikir diri sendiri? Dia fikir business. Dia fikir keperluan negara-negara maju, keperluan ekonomi. Dia tak fikir nyawa. Jadi, apa yang berlaku sekarang, baru hari ini kita declare the pandemic. Bila dia sebut pandemic, maksudnya dia cross region. Retrospektif sekali lagi, kita tengok kat mana berlaku cross region tu. Bermula daripada Wuhan, lepas tu pergi kepada China. Daripada China dia cross China dia pergi ke Jepun. Jepun dia pergi ke Korea. Korea dah pergi Singapura, pergi ke Filipin, pergi ke Bangkok. Dah cross border tak? Tapi tuan-tuan perasan tak? Kerana apa dia tak declare? Pasal negara Eropah tak terlibat. Yang terlibat hanyalah negara Asia asalnya. Bagi kepentingan diorang tak terlibat. Kepentingan diorang China jahanam, itu kepentingan negara-negara barat saya rasa. Tapi yang kita pula terikut, ya Allah ya Rahman, kita pula terikut, ikutlah WHO. Janganlah kita risau. Janganlah kita, sekarang ni tengok apa yang berlaku. Apa yang berlaku sekarang? Kes akan meningkat. Okey? Kes dah meningkat. Bila kes dah meningkat, bila kes dah meningkat, kes meningkat dekat Italy, kes meningkat dekat Iran, kes automatically barulah nak panik. Dan di Malaysia, apa tak panik awal? Pasal dulu tak nak tutup border. Dalam duduk, datanglah pasal kita memerlukan pelancong daripada China. Aduh, ya Allah ya Rahman, mangkuk tak bergaban. Kau perlukan visitors daripada China 30 juta.
Kalau perlukan 30 juta, sekarang apa yang berlaku, KKM kesian dekat staf-staf KKM, bajet akan running away, akan nipis macam Dr. Zana kata, nipis dah, automatically resources akan habis. Pasal sekarang ni, apa yang paling latest, jemaah tabligh 10,000 untuk di screen. Gila banyak 10,000. Nak mampus ke pos, mana nak letak? Jadi, kita faham. Sekarang ni, you all patut panik lah. Panik lah. Dah WHO kata panik. Pandemik. Pandemik bermaksud melebihi penyakit berjangkit yang melebihi border. Dia cross border. Dia cross semua. Dan ada pula yang Mangkuk Hayun tadi sebut tak panik pula kalau pasal road traffic accident. Lagi banyak mati. Ya Allah, Ya Rahman. Kenapalah nak bandingkan accident kereta dengan penyakit berjangkit Mangkuk Hayun? Kau yang bawa laju kau bilang kat tiang kenapa? Kan? Janganlah nak bandingkan. Ini penyakit berjangkit. Bukannya yang bawa kita laju-laju tu. Pada bercakap. Okey. Jadi kena faham bahawa itu benda berbeza. Compare apple dengan apple. Penyakit berjangkit dengan penyakit yang tak berjangkit. Denggi adalah epidemik. Bukan pandemik. Denggi. Tapi dari segi coronavirus COVID-19, dia adalah pandemik. Okey? Jadi, tak adalah okey je. Tak marah mana. Tapi geram tak lah kan? Geram. Dari hari ni, kita lihat sekarang kita harap the new ministries, new government stop mass gathering. Setuju dengan Dr. Tan Yap Loong? Hi brother. Tak payah sibuk-sibuk berkumpul. Tak payah nak organize event apa-apa. Duduk rumah, simpan duit, duduk rumah. Beli makanan sihat. Kerajaan pun tak payahlah nak merepek, nak buat apa-apa perhimpunan. Okey? Cukup kita semayang Jumaat, cukup dengan semayang berjemaah, cukup. Tak payahlah sibuk nak pergi mata fair benda bagai. Okey? Pasal apa tidak? Kalau apa-apa yang berlaku, korang juga yang jadi mangsa. Sebenarnya bila ada keadaan kekurangan expertise kita atau kekurangan resources kita untuk kontrol keadaan, dia akan jadi satu masalah lebih besar. Okey? Jadi, sekarang ni saya harap bisa faham. Pandemik itu apa? Pandemik cross border. So, dah panik dah lah sekarang ni. Okey? Tapi macam saya kata, perlu ke tutup sekolah? Nak cuti sekolah dah pun. Nak cuti sekolah. So, tak payah nak duduk drama-drama lah, duduk dan diam. Okey? Yang mana ni memang pandemik. Virus ni mikro. So, sekarang ni balik kepada fungsi asal, dia mesti adalah basuh tangan. Geram pula aku kan. Okey? Bila kita sebut epidemik, epidemik adalah infectious disease yang berlaku dalam satu kawasan dan dia contain kat satu kawasan saja. Okey? Satu kawasan. Dia tak ada. Macam Kuala Lumpur je. Dalam Malaysia je. So, dia epidemik. Tapi, dia tak cross border. Dia tak cross ke Singapura, tak cross ke mana-mana. Contoh Ebola, duduk kat Afrika je. Okey? Itu maksud dia. Okey. Apa pendekatan kita bila dalam urusan bila kita kata penyakit yang buatkan pandemik? Bila kita kata pandemik ni, tak adalah dia tak jangka. Dia dah tahu dah. Dia dah jangka dah. Dia orang yang tak ada. Okey? Bila kita kata pandemik adalah pendekatan bahawa bukan tugas KKM sahaja yang mengawal. Dia adalah tanggungjawab pada semua. Semua maksudnya saya, KKM, bukan staf KKM, basuh tangan, duduk rumah bila tak sihat, jangan pergi sergah kat hospital. Jangan pergi cari masalah, pergi ke hospital nak melawat orang sakit. Sunnah melawat orang sakit. Tapi duduk diam-diam di rumah, cukup mendoakan sahabat itu. Tak perlu kita nak pergi cari masalah dengan pergi mencari penyakit. Okey. Jangan salahkan KKM lah. Jangan salahkan sahabat-sahabat kita di MOH. Jangan salahkan Datuk DG tu penat buat kerja dah tu. Benda dah berlaku dah pada semua. Okey? Sekarang ni nak cari 10,000 jemaah tabligh tu, kita kena tengok betul ke dia berlaku dekat jemaah tabligh. Because dia ada isu benda tu berlaku exposure masa bila? Masa sebelum jemaah tu bertemu ke dah kontak, maksudnya 10,000 tu boleh terdedah. Atau masa event tu yang dia contracted the viruses, so dia boleh kena juga. Ataupun selepas event, dia balik ke Brunei atau balik ke tempat, masa perjalanan tu contracted sepanjang journey. So, kita tak tahu kat mana source of jangkitan yang asal. Jadi, tuan-tuan,
janganlah nak dia follow je lah. KKM sekarang ni tengah agresif, follow. Okey. Betul ke cuaca panas dapat membantu? Tak ada kena-mengena. Cuaca panas ke cuaca sejuk ke coronavirus tu senyum je untuk keburuhan kita ni. Cuaca panas ke sejuk, tak ada confirmation. Dia tengah jalan satu Malaysia, satu dunia. Dia macam buat road tour. Okey? Kita duduk diam-diam, bagi dia jalan road tour. Next week ada kenduri akikah anak saya di Melaka. Dah bayar. Buat je lah kenduri tu. Tapi hand washing, preparekan sanitizer, preparekan semua, basuh tangan elok-elok. Ya, siapa-siapa declare kat situ, siapa-siapa yang pergi negara Iran semua jangan datang. Macam tu. Okay? Jadi, kalau patient yang tak ada symptoms kat ITA, but within 14 days, boleh tak infect orang? Boleh sangat. Because symptoms dia hanya appear lepas 7 days. So, dia boleh sangat. Okay, boleh sangat infect. Pasal tu ada masalah. Dia boleh menyebabkan masalah spreading tu very fast. Okay? Tadi ada seorang pesakit, memang pun pesakit tabligh tu ada 3 orang dah kena sebenarnya, tapi kita tak tahu lokasi kat mana sebenarnya berlaku. So tak boleh salahkan jemaah tabligh tu. Tapi memanglah sepatutnya benda tu tak berlaku tak kala dalam keadaan jangkitan tengah tersebar. Tapi kemungkinan semua tu tak pergi ke Iran, semua tu tak pergi ke negara-negara yang terbabit. So diorang tak sangka diorang dapat dekat mana kuman tu. Jadi tak boleh salahkan jemaah tabligh. Okey, sebenarnya dia mungkin dapat dekat airport sepanjang jalan, bukan masa pertempuran diorang tu. Jadi kena faham. Okey? Betul, kes yang dekat Bentong tu memang tabligh. Saya faham yang tu, memang betul Nisa. Memang betul kes tu daripada tabligh. Tapi tak tahu dia kontraktor daripada mana. Petua minum air dan lemon. Sebenarnya minum air banyak. Just minum air banyak sahaja. Tak kisahlah air lemon apa ke, naik kelapa ke. Yang penting minum air banyak. Kalau kita tak sihat ni macam sekarang ni, saya kesemputan sikit. Acara tahunan semput ni, tak apa. Jadi minumlah air banyak, tak kisahlah air kelapa ke air tebu ke, rasa-rasa nak cari penyakit, tiba-tiba lychee ke, itu ikut korang lah. Yang penting korang minum air yang banyak. Jadi saya harap semua faham bahawa apa maksud pandemik dan epidemik, apa yang menjadi kerisauan. Tak perlu, tapi tidak bermaksud pergi panic button, pergi jadi macam Singapura, pergi berserbu dekat Tesco bagai pergi beli mangkuk air sungguh. Automatik tu kiasu. Tak payah. Dia maksud pandemik ni adalah supaya semua orang mengambil pendekatan berhati-hati dan berjaga diri. Itu je pendekatan yang kita kena jaga, bahawa jangan pergi tempat ramai orang. Kecuali ramai orang tu adik-beradik aku yang 6 orang dengan anak saudara aku 23 orang. Itu semua adik-beradik aku. Tak apalah. Tapi kalau nak pergi Mata Fair, PWTC, haram satu Malaysia datang contoh, itu kau cek penyakit, bukan nak menyelesaikan masalah. Itu memperburukkan masalah, mendahsyatkan keadaan. Kena seorang kena, semua kena dekat situ. So jangan cek penyakit. Okey, itulah maksud pandemik. So jangan appointment di hospital untuk dapatkan injection tapi sudah sah ada kes COVID. Tak ada masalah pun. Kalau dia tak call untuk tutup, datang je lah, tak ada masalah pun. Because kes COVID tu dia orang akan buat intervention untuk clean up. So jangan risau, boleh pergi, tak ada masalah. Ya. Jadi saya harap saya ulang sekali lagi, apa masalah pula? Apa realiti tindakan bila pandemik? Basuh tangan, duduk dan diam, jaga diri anda sebelum anda dijagakan. Jangan pergi penyepit nak bercuti lah, bercuti tak ada orang, bercuti tempat tak ada orang, jangan bercuti tempat crowded. Kenduri kahwin orang Melayu je kot Sazwani. Selalunya cakap lah, siapa-siapa yang pergi Iran janganlah pergi kenduri. Kita bersangka baik je lah, dah tempoh ada tu kan. Pergi, yang batuk pakai mask. So kalau boleh prepare. Okey, pakcik tu demam sebelum ijtimak tuan. Itulah kita tak tahu dia ambil daripada mana. Pasal dia first case. Okey? First case, kalau boleh tak payah pergi. Tak payah pergilah. COVID di Seremban, Allah Ta'ala alam, saya dapat sure, tapi macam dengar-dengar cerita begitu, tapi tak tahu ada ke tidak. Okey? Betul ke kebanyakan serang orang imuniti berdemah badan dan kronik? Betul, dia serang pada orang tua kebanyakannya, geng-geng umur veteran. So kalau kena memang sadaqallahul azim. UTC, itu saya tak tahu. Kes-kes yang berlaku di Colombia tu semua tak ada palsu. Yang penting jangan buat pembelian panik, jangan pergi tiba-tiba pasal pandemik. Hari ni korang pakat pergi beli semua benda dekat Tesco tu sampai semua harga melantun. Dia mengambil kira bahawa sistem ni akan menyebabkan panik dan orang ambil keuntungan. So jangan serabut. Betul Dura, patutnya kerajaan tak payah buat event, jangan buat event. Jangan serabut buat event. Bulan 4 okey nak pergi semua, pergilah bercuti kat Sabah, tak ada masalah pun. You distance. Self distance bermaksud jangan kita pergi rapat-rapat dengan orang. Pergi tempat orang kerumun, kita pergi duduk ramai-ramai. Jangan, itu maksud self distance. Lepas tu
Basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Yang batuk kecil-kecil tu tutup tutup mulut atau pakai mask. Kalau tak ada apalah, jangan risau. Yang penting ikut suggestion by KKM. KKM dia follow authority juga. Cuma mungkinlah saya pun tak bersetuju bahawa KKM peringkat awal tu tak agresif sangat. Sekarang buat agresif. Sepatutnya agresif dulu sebelum jadi. Tapi tak apalah, dah jadi dah pun. Memang semua negara misjudge. Kebanyakannya misjudge keadaan tu, termasuk WHO. Culprit terbesar adalah WHO yang sibuk nak protect China. Itu sebab sebenarnya. Kalau jiran kena, duduk diam-diam je. Kalau jiran kena, pasal jarak dia 1 meter. Kalau jiran kita, takkan rumah kita dengan jiran tu 1 meter kan? Bukan kita semolok orang tu, tidak. So, 1 meter. So, kalau 1 meter, 1 meter, tak ada kena lah. Janganlah risau. Kecuali semalam kita jumpa dia makan sama-sama. Okey? Betul ke Sulaiman dah kena, dok akan jadi darurat ke? Tak, bukan darurat. Pandemik ni bermaksud bahawa semua orang mengambil tanggungjawab. Bukan darurat perubatan. Bukan darurat semua duduk tak buat kerja. Tidak, bukan begitu. Dia duduk, basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Jangan keluar, basuh tangan, keluar, basuh tangan. Salam, basuh tangan. Nak salam, basuh tangan. Semua salam, basuh tangan. Tutup pakai mask itu. Tu zikir dia. Zikir dia basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Basuh tangan, basuh tangan, basuh tangan. Basuh tangan. Faham? Jadi saya harap semua faham bahawa apa yang kita nak buat adalah membasuh tangan dan sedarkan kesedaran. Susah sangat kita nak suruh basuh tangan kan? Allah Ta'ala bagi basuh tangan semua. Semua buat sanitizer semua sekarang. Contoh macam ni kan. Ni sanitizer. Saya nak tunjuklah. Moisturizer. Hand sanitizer. Apa konten dia? Nampak? 70% alkohol. Untuk buat sanitizer tu valid, dia mesti ada konten alkohol. Okey? Apakah keadaan membolehkan berlakunya darurat perubatan bila mortaliti sangat tinggi? Sekarang ni dalam keadaan sekarang, kematian disebabkan oleh coronavirus di Malaysia adalah zero. Dan di worldwide pun hanya 2.5%. So tak ada isu pun. Jadi belumlah sampai macam Ebola. Ebola dah kira macam darurat. Customer make up. Pergi je lah make up. Tapi kena basuh tangan lah. Itu je. Okey? Saya harap saya menjawab semua orang. Geram aku tak habis lagi. Tapi kita doakan semua selamat lah. Kalau tidak kan demam sekarang. Kita tak nak orang mencari masalah. So, itu pergi samak brother Alisu. Pergi tanah tu. Kalau samak lain lah. Okay? Jangan cari mengepek. Saya harap semua make sure jaga diri. Makan yang elok-elok. Beli makanan yang sihat. So, jangan nak pergi kempen mana-mana, Muafakat Nasional ke, Pakatan Harapan ke, duduk diam rumah-rumah, diam-diam. Pasal kes coronavirus ni panjang lagi perjalanan dia. At least dalam setahun ni, Allah Ta'ala alam mungkin settle atau tidak. Okey? Kepada semua, diharapkan terus support saya di Kasih supaya kita jadikan reality hospital wakaf, hospital Kasih, hospital affordable healthcare. Saya sekarang berkhidmat di Mawar Hospital di Seremban dan juga NSCMH. Kepada semua, sekejap. Anak saya demam gigil bila berselimut sengal, tonsil bengkak teruk. Okey. Itu tonsil, tak ada kena-mengena dengan coronavirus. Bila dia bengkak teruk, demam gigil, tonsil bengkak teruk, itu tonsillitis. So, tonsillitis, datanglah ambil hospital, ambil antibiotik. Virus sanitizer tu betul lah tu, tapi atas dasar chemical dia buat. Boleh buat, tak ada masalah. Tapi sebenarnya basuh tangan saja. Basuh tangan tu air putih tu je. Air kosong tu dengan sabun biasa. Kalau sanitizer tu. Okey? So tak ada masalah. As long as basuh tangan. Kita yang Muslim ambil wuduk tu basuh tangan. Macam mana ulang saya basuh tangan? Okey, saya ulang macam demo. Macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey? Itu saya demokan dah. Okey? Apa dia tu? Pandangan apa tu? Sekejap. Oh, nak bercuti ke Bali. Tak payah. Bali ada kes. Kalau Bali saya rasa tak perlulah. Pasal Bali dia banyak tourism lah. Dia banyak tourism yang lain. So kalau ke Bali tu tak payah. Kalau Bali pandangan saya, tak payah bercuti ke Bali. Kalau tempat-tempat yang lain yang low case rate tu mungkin boleh dipertimbangkan lagi. Vitamin C ke vitamin D tu adalah khilaf. Ada orang tak setuju dengan vitamin. Tapi kalau korang semua tak makan buah kat rumah, mana datang vitamin? So saya berpandangan begitu. Kalau jenis kat rumah kita buah pun tak ada, anak tak makan vitamin, tak makan buah, semua berbagai, kadang-kadang doktor ni nak marah. Vitamin semua bullshit. Tak adalah. Kalau dah rumah tak ada vitamin pun, buah pun tak makan anak tu. Vitamin tak makan, sayur tak makan. So, kat situ adalah role vitamin. So, belilah vitamin C ke vitamin D. Actually, yang important untuk antioksidan adalah vitamin C dan vitamin D. Jadi, itu yang paling penting. Okey? Saya harap semua terus berhati-hati, menjaga diri, kerja elok-elok. Jaga kebersihan. Aku nak zikir basuh tangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.